Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada adik-adik pelajar yang saya kasihi sekalian. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita Matematik Tingkatan 2 dalam tajuk yang baru iaitu bab ke-10 dengan tajuk Kecerunan Garis Lurus. Kalau sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan laju dan pecutan, saya harapkan adik-adik pelajar dapat terus buat latihan berkenaan dengan laju dan pecutan seperti mana yang telah saya sediakan dan maklumkan dalam buku kerja ya. Dan kalau boleh tolonglah mohon sangat-sangat kepada adik-adik pelajar boleh hantar tugasan-tugasan tersebut dalam channel Telegram supaya saya boleh menanda ke semua latihan-latihan yang telah saya berikan. Dan ada sebahagiannya saya memang dah kongsikan jawapan-jawapan tersebut, dan even awak salin semula jawapan yang saya bagi pun tak apa, hantarkan saja supaya saya dapat lihat siapa yang telah pun membuat latihan, rujukan dan juga pelajaran sepanjang kita belajar pada minggu-minggu yang lepas. So hari ini kita akan masuk tajuk bab yang ke-10 iaitu kecerunan garis lurus. Dan dalam tajuk kecerunan garis lurus, untuk hari ini saja kita akan cover lebih kurang dua perkara. Dua perkara yang kita akan cover pada hari ini. Apa tu? Nak cover apa ya? Benda apa yang kita nak cover hari ini? Yang pertamanya adalah berkenaan dengan kecuraman. Kecuraman. Tahu tak curam? Apa yang disebut sebagai curam? Macam mana keadaan yang disebut sebagai curam? Dan kita akan belajar tentang arah kecondongan. Macam mana kita nak sebut condong itu? Arah kecondongan. Nanti saya akan tunjuklah. Ke kanan ke kiri ke depan ke belakang ke atas ke, ada condong atas. Nanti kita tengok. Dan kita akan tengoklah situasi-situasi dalam sehari-hari. Ada tak? Ada tak keadaan curam ini berlaku? Dan nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak buat kira-kira tentang yang dimaksudkan dengan curam ini. Boleh tak kita bagi satu nilai kepada dia, dan kalau dia ada nilai, apakah perkara ataupun definisi yang paling tepat untuk kita gambarkan yang dimaksudkan dengan kecuraman dan juga condong itu. Baik. Dan yang keduanya kita akan belajar tentang bagaimana untuk menerbitkan rumus. Bagaimana untuk menerbitkan rumus kecerunan bagi garis lurus. Kecerunan bagi garis lurus. Baik. Tanpa membuang masa, jom kita tengok. Kita kenal dulu apa yang kita sebut sebagai curam. Sebelum pergi jauh-jauh, kita biasa dengar perkataan curam. Curam. Apa benda curam ni? Curam ni contoh, kita berjalan, kita panjat gunung. Panjat gunung, kita berdiri dekat satu tebing di atas puncak gunung ataupun di atas puncak bukit. Dan bila kita pandang ke bawah, apakah pemandangan yang kita dapat tengok? Sudah tentulah kita dapat melihat jauh di bawah kaki gunung itu mungkin ada pokok. Pokok-pokok yang banyak. Dan kita nampak betapa tingginya kedudukan kita daripada paras kaki gunung ataupun kaki bukit tersebut. So, pemandangan kita ke bawah itu akan terus menyebut bahasa curam. Wah, curamnya. Tingginya. So, akan ada perkataan-perkataan yang macam tu. So, curam ni apa keadaannya? Saya tunjuk contoh. Contoh, tadi saya kata gunung. Katakanlah ni gunung. You ada kat sini. Awak ada kat sini. So, awak melihat. Pandangan mata awak melihat ke bawah.
Betul? So, ini yang kita sebut sebagai curam. Ni, curam. Faham tak? Okay, ini yang kita sebut sebagai curam. Ataupun, kalau kita nak bezakan, ada dua bukit macam ni. Okay. Keadaan ni, ini pun sama. Ini pun disebut dengan nama curam. Okay, ini pun adalah curam. Bermaksud, walaupun dia tinggi, walaupun dia rendah, tetap akan ada tahap kecuramannya tersendiri. Dan dia tidak kisah. Kalaulah kita nak katakan, maksud apa tak kisah tu? Contoh. Okay, yang ni, curam dia macam ni. Okay, yang ni pula, curam dia macam ni. Bermaksud, condongan kita, dia boleh jadi sama ada arahnya, okay, condongnya macam ni. Arahnya ke kanan, ke kanan pula. Ni bukan ke kanan, ni ke kiri. Okay, ni condong ke kiri. Dengan beberapa darjah kat sini, kita panggil dia theta. Ataupun mungkin boleh dalam keadaan dia, condong ke kanan. Condong ke kanan. Okay, yang mewujudkan beberapa darjah ke kanan. Okay, cuma je garisan curam tu kita boleh bayangkan dia macam ni. Okay, kalau condong ke kanan, ini garisan dia. Okay, so ini condong ke kanan. Manakala yang ni garis lurus ya. Saya pekatkan sikit ni. Ni adalah condong ke kiri. Okay, so kalau ke kanan, dia akan buat satu sudut di sebelah kanan. Kalau condong ke kiri, dia akan buat satu sudut di sebelah kiri. Okay, itu yang dimaksudkan dengan curam dan juga condong, sama ada ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Ada tak curam ke atas? Tak ada. Tak ada ya? Curam ke atas tu dipanggil perkara lain. Kalau curam ke atas, itu kita panggil sudut dongakkan. Dia bukan dalam bab ni lah. Okay. So, berkenaan dengan kecerunan ini, okay, kecerunan ni sebenarnya adalah perkara yang sama yang kita sebut dengan perkataan curam itu tadi. Okay, dia adalah perkara sama. Kita sebut dengan nama curam ataupun dengan nama condong. Okay, dengan nama condong. Okay, dua benda ni adalah apa? Adalah perkara yang akan disebutkan dalam tajuk matematik kita dengan perkataan kecerunan. Okay, biasa tak dengar perkataan kecerunan? Biasa dengar kan? Okay, mungkin kalau tak dengar perkataan penuh kecerunan tu, awak biasa dengar cerun. Cerun bukit, cerun gunung. Okay, so awak akan jumpa perkataan yang disebut sebagai cerun. Okay, so saya nak tunjukkan lagi apa keadaan-keadaan yang membolehkan, okay, yang membolehkan kita buat perbandingan. Okay, maksudnya curam dan condong ini kita boleh buat perbandingan. Bukan sahaja sama ada curam itu berdasarkan ketinggian. Jadi dia mungkin ni lebih ni ke sini. Okay, mungkin lebih tinggi ke sini. Mungkin ni belum lagi ya. Dia mungkin pada ketinggian ataupun mungkin pada sudut condong tadi. Jadi sekarang kita akan belajar macam mana nak kenal pasti secara matematik apa yang disebut sebagai kecerunan. Yang mana akan melibatkan curam, yang mana akan melibatkan condong. Okey. Saya bagi contoh lah. Okey, saya bagi contoh. Kita ada bukit. Okey, macam ni. Okey. Sini kita ada A. Kedudukan A. Ini kedudukan B. Yang ni kedudukan C. Yang mana sudah tentulah kedudukan A dengan C ni pada satu level yang sama. Okey, sekarang ni cuba perhatikan pada garisan yang mungkin dibentuk
daripada laluan A ke B, iaitu ini. Okey. Kita akan dapat satu garisan. Okey, garisan ini adalah garisan kecerunan. Okey, dapat satu garisan, walaupun tak kisahlah bentuk dia tu bengkok-bengkok ke apa, tapi kalau kita gambarkan itu, kita mungkin dapat satu bentuk garisan lurus, yang mana garisan ini sebenarnya adalah condong ke sebelah kanan. Perasan tak? Dia condong ke sebelah kanan dan mungkin akan berbentuk suatu darjah dekat sini. Okey, so ini condong ke kanan. Baik. Jom kita tengok satu lagi keadaan yang mana, okey, sekarang maaflah kalau apa nama, garisan saya buruk. Kita cuba ni ya. Saya kena buat laju-laju baru dapat lurus. Okey, katakanlah macam tu. Okey, satu lagi garisan yang boleh terbentuk, okey, garisan lurus yang boleh terbentuk daripada kedudukan C ke B. Okey, ini adalah garisannya. Jadi kalau perhatikan betul-betul, okey, garisan ini sebenarnya adalah garisan condong ke sebelah kiri, yang mana akan membentuk satu ataupun suatu darjah, okey, di sebelah kiri. Okey, persoalannya sekarang saya nak tanya. Okey, apa yang saya nak tanya? Saya nak tanya awak, di antara garisan AB dan CB, yang mana satu lebih curam? Okey, antara garisan AB dan BC, okey, yang mana satu lebih curam? Mana satu lebih curam? Macam mana kita nak bandingkan curam ke tak curam? Okey, apa yang disebut sebagai kecerunan ataupun kecuraman ni adalah, maksudnya kalaulah darjah bukaan itu adalah lebih tinggi. Maksudnya contoh kita buat anggaran Okey, nak anggarkan ni pun kena pandai juga ni. Katakanlah saya buat anggaran. Okey, katakanlah saya anggarkan kecerunan A, okey, kecerunan AB ni dia adalah 60 darjah. Katakanlah 60 darjah, dan kecerunan ini darjah dia mungkin 30 lah katakanlah 30 darjah. Okey, saya nak tanya awak, soalannya yang sama. Okey, yang mana satu lebih curam? Adakah yang 60 darjah ataupun yang 30 darjah? Yang mana satu lebih curam? Adakah garisan 60 darjah untuk AB ataupun garisan 30 darjah untuk BC? Yang mana satu lebih curam? Sudah tentu ramai akan sebut yang mana lebih curam? Yang mana lebih curam? Mestilah AB. Kenapa? Sebab darjah kecerunan dia adalah lebih besar berbanding daripada darjah kecerunan B ke C. Itu perbezaan yang dapat kita lihat daripada mata kasar dengan anggaran-anggaran tersebut. Sudah tentu kalaulah kita dapat tahu, okey, katakanlah kita duduk dekat bawah satu bukit macam ni, kita memandang tebing macam ni, okey, kita memandang tebing macam ni, okey, pandangan kita ke atas ni, oh ini curam ni, betul tak? Kita panggil dia curam kalau ini keadaan dia. Okey, tetapi cuba bayangkan, okey, ini kita, okey, ini kita pandang bukit tu macam ni. Kita pandang macam ni. Ini tak curam. Betul tak? Itulah beza antara curam dengan tak curam. Kenapa yang dicuram? Sebab darjah pandangan kita tu, okey, ni darjah pandangan sudut pandang kita tu.
Sudut pandang yang mungkin terhasil daripada garisan ini adalah besar. Sudutnya besar berbanding dengan yang ni. Okey, sudutnya mungkin sama, mungkin tak ada, mungkin kosong. Mungkin tak ada kecerunan langsung sebab sama tinggi dengan mata dia. Okey, kalau dia tinggi sikit macam ni, mungkin dongakannya adalah lebih kecil lah. Okey, sudutnya kecil. Okey, boleh faham lah? Itu cara nak bezakan di antara curam ataupun tidak curam. So, itulah nanti akan menentukan sama ada cerun ataupun tidak. Okey, so dalam tajuk kecerunan ini, dia ada satu kaya ukur yang lebih mudah untuk kita ukur secara matematik. So, macam mana nak ukur secara matematik? Okey, dia macam ni. Okey, untuk ukur secara matematik, okey, kita bayangkan, okey, kita bayangkan adalah satu garisan macam ni. Okey. Okey, bayangkan ini adalah satu bukit. Okey, dia macam tu. Okey. Ini sudah tentulah bahagian puncak, ini sudah tentulah bahagian dasar ataupun ufuk kita kan. Okey, jadi kat sini, okey, kalau perasan bentuk ni kita dah jumpa pada tajuk koordinat. Okey, kita dah jumpa pada tajuk koordinat. Kemudian kita jumpa pada tajuk apa lagi? Tajuk koordinat. Okey, lagi kita jumpa pada tajuk apa lagi itu saya tengok balik semula. Pada tajuk bulatan pun ada, pada tajuk apa nama? Poligon. Okey, pun ada. Okey, iaitu bentuk segitiga bersudut tegak macam ni. Okey, kita anggaplah ini adalah sebuah segitiga bersudut tegak. So, apa kaitan dengan kecerunan? Ada kaitannya. Kaitannya adalah pada darjah bukaan condong ni. Yang ni kita belum bincang lagi, betul tak? Okey, iaitu pada darjah kecerunan condong ini. Ini condong, garisan ni, dia condong kan? So, sudah tentu dia akan berbentuk satu sudut. Okey, dan kalau ingat lagi, yang ini kita sebut dia dengan garisan ataupun disebut dengan nama jarak mencancang. Okey, jarak mencancang ni vertical line. Okey, vertical. Bahasa Inggeris kita sebut dengan nama vertical, garisan tegak. Okey, dan yang ini pula adalah jarak mengufuk. Okey, jarak mengufuk. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut dia dengan nama horizontal. Okey, so ini yang kita dah tahu. Sebelum ni pun kita dah tahu ada jarak mencancang, ada jarak mengufuk. Pertama sekali untuk tajuk koordinat lah. Okey, so apa kaitan dengan kecerunan ini? Okey, so untuk cari kecerunan bagi sebuah garis lurus, okey, sebenarnya ia adalah semudah ini. Apakah itu kecerunan ataupun apakah nilai kecerunan? Okey, kecerunan adalah jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Okey, jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. So, dua ini dia senang gila. Okey, kalau perasan lagi, ini juga sebenarnya adalah cara untuk kita mencari jarak antara dua titik. Okey, hampir sama macam itulah kan, di tajuk koordinat. Kalau ingat lagi lah. Okey, so cari jarak mencancang. Okey, kita akan bahagi dengan jarak mengufuk. Okey, cuma ada perbezaan dekat situ lah. So, kita akan ada jarak mencancang bahagi dengan
jarak mengufuk. So itu saja kiraan dia. Okey. So cikgu boleh bagi contoh tak? Okey, saya bagi contoh. Simple Macam mana contoh dia? Okey, saya lukis kat sini dulu. Okey, contohlah kita ada satu sama juga bentuk segitiga bersudut tegak macam ni. Okey, sama saya buat petak macam ni. Tegak. Sini kita ada 5 cm. Sini kita ada 3 cm. Okey. Kemudian kita diminta untuk cari jarak A ke B. Okey, kita diminta untuk cari jarak A ke B. So, apa tu? Jarak A ke B yang ni. Okey, yang ni. So, apa kita kena buat? Alah, senang je. Diminta untuk kita nyatakan nilai kecerunan A ke B. Okey, nilai kecerunan A ke B. Saya dah pakai ke ni? Okey, kecerunan A ke B itu tulis macam ni lah. Okey, kecerunan sama dengan jarak mencancang iaitu 5 bahagi dengan jarak mengufuk iaitu 3. So 5 bahagi 3 itu adalah nilai kecerunan A dan B. Kecerunan A dengan B. Tak payah tulis lah. Tak payah kira lah. Tinggal macam ni pun tak apa. Sebab nanti ada kiraan lain lah yang akan melibatkan kecerunan. Okey. Kecerunan juga dalam matematik yang biasa, kalau saya tak salah, dia juga disebut dengan nama M. Okey. Kecerunan ni juga disebut dengan simbol M. Okey. Biasanya lah kecerunan kecerunan M. Okey, biasanya lah dalam ni. Nanti kita akan belajar tentang nilai kecerunan pada garis lurus yang akan ada formula khusus lah. Sebab ini simple sangat kan? Nampak macam simple. Jarak mencancang, jarak mengufuk. Okey. Cuma kita kena fikirkan lagi lah. Matematik tidak semudah bagi macam ni je. Dia akan bagi nilai, mungkin koordinat. So, awak kalau dibagi koordinat kat sini, apa yang kena buat? Kena carilah jarak dia. Okey, yang atas ni tolak yang bawah dapat satu jarak. Okey, yang ni tolak yang ni dapat satu jarak. So, kena buat sedikit kira-kira lah. Okey, baik. So, untuk semua-semua ni awak kena buat latihan dulu untuk buat latihan. Saya akan tinggalkan kerja rumah untuk awak supaya awak buat dulu latihan ni. Sebenarnya kita dah pernah belajar benda ni. So, kali itu kan tidak ada masalah yang begitu besar untuk awak jawab terlebih dahulu soalan-soalan latihan ini. Jadi saya akan tinggalkan awak dengan kerja rumah iaitu muka surat 135, 136, 137. Itu saja. Okey, 135 sampai 137. So itu saja kerja rumah yang saya nak bagi untuk awak. So kita akan berhenti dulu sesi pada kali ini. So, kita akan sambung pada sesi hari Jumaat akan datang. Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana sudi melihat video yang saya telah rakam ini. So kita jumpa nanti pada hari Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.